Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang ketiga dalam sesi pembelajaran Google Apps bagi muallim-muallimah seriti At-Ta'lim Sungai Besar. Jadi sebenarnya video sebelum ni saya jadikan dia sebagai recorded video supaya muallim-muallimah boleh tengok secara teknikal penggunaan Google Meet sebagai medium untuk pembelajaran. Macam biasa, kenapa saya rekod? Dengan cara rekod, saya boleh mengajar dengan cepat dan pantas. Dan jika ada yang tidak dapat catch up, siapa saja boleh rewind balik video dan tengok semua di bahagian mana yang dia tidak dapat catch up sebelum ni. Jadi kita teruskan video pembelajaran kita. Pertama sekali, berkenaan dengan video Google Meet. Google Meet ialah satu aplikasi untuk conference, iaitu untuk berdialog secara alam maya, biasa guna untuk kelas dan sebagainya. Dia ada beberapa cara untuk kita masuk ke Google Meet. So dia ada setidak-tidaknya 4 cara. Pertama, kita boleh terus kepada, kalau kita tengok belah kanan titik 9 ini, kita boleh terus tekan situ dan kita boleh terus cari di mana Google Meet. Contohnya, okey, kita nampak di sini ada Google Meet. Kita tekan dan dia boleh pergi terus kepada Google Meet. Itu cara yang pertama. Cara kedua, dia boleh juga kita pergi melalui Gmail. Bagaimana kita nak masuk Google Meet melalui Gmail? Kita boleh pergi ke segitiga ini. Kita boleh buka Gmail kita. Mana Gmail? Okey, kita buka Gmail kita. Di Gmail, dia ada satu button untuk kita tekan dengan tujuan untuk kita masuk ke Google Meet kita. Di mana kita nak cari, kita boleh tengok di bahagian bawah, dia ada new meeting ataupun join a meeting. Join meeting ni, meeting orang lain buat, kita cuma sertai. Adapun new meeting ni kita yang buat. Jadi kita boleh tekan new meeting. So dia akan pergi ke Google Meet. Follow lah dia punya instruction dan sebagainya. Dia boleh pergi kepada Google Meet. Itu cara kedua. Cara ketiga ialah kita boleh pergi ke Google Calendar. Kita tekan button 3 ni, kita pergi ke Google Calendar. Bagi siapa yang biasa guna Google Calendar, dia tahu fungsi Google Calendar. Google dia ada buat kalender secara alam maya dan kita boleh susun jadual kehidupan kita guna Google Calendar lah. Jadi bagaimana cara? Contoh saya bagi ialah dengan cara, katalah hari ni yang saya buat video ni, hari ni hari Jumaat 22 hari bulan. Kita boleh tekan dan kita boleh punch satu aktiviti kita pada 22 hari bulan. Kita boleh tekan di sini bagi nama Google Meet ataupun apa-apalah, kelas apa ke. Dan kita boleh tambah plus dengan video. So dia akan ada satu link yang diberikan. Dan kalau kita nak copy, kita boleh copy. Dan pastikan kita simpan. Bila kita simpan, automatik pada Google Calendar kita akan ada satu event iaitu Google Meet. Kita boleh masuk ikut Google Meet begini. Tekan dan kita boleh sertai dengan Google Meet. So dia ada banyak cara untuk masuk Google Meet lah. Dan cara keempat, yang bagi saya paling mudah ialah dengan cara kita type teruslah. MEET. Dia akan terus pergi Meet Google. Okey, itu cara untuk Google Meet, buka Google Meet. Kalau ikut telefon, kita boleh buka secara apps. Okey. So dalam Google Meet ni saya akan tunjuk beberapa function yang ada. Contoh, kalau kita buka kepada paparan utama Google Meet, kita akan nampak ada 2 button. Satu dia tulis enter a code or link. Maksudnya kalau ada orang lain yang buat kelas atau conference, kita nak join, kita masukkan kod huruf-huruf yang berkenaan lah. Jadi kita akan jadi sebagai peserta. Satu lagi, kita yang mencipta Google Meet untuk kelas, untuk mesyuarat dan sebagainya. Dia ada button warna hijau. Okay. Satu, create a meeting for later. Kita buat meeting untuk akan datang. Kita boleh tekan. Okay, dia akan keluar satu link. Link ini kita tekan copy dan kita boleh hantar ke WhatsApp kepada pelajar, kepada siapa-siapa je lah. Tapi make sure link ini kita pun ada simpan di mana-mana. Di WhatsApp ke di mana-mana. Maksud kita tak terus mula. Ada yang kedua pula ialah kita start an instant meeting. Dia terus meeting, terus mula. Tekan dia terus mula. Yang ketiga ialah
schedule Google Calendar. Kalau kita tekan, dia akan pergi ke Google Calendar yang macam kita belajar tadi lah. Dia akan masuk dalam Google Calendar kita yang seperti mana yang saya terangkan tadi. Tak apalah, kalender ni kita biarkan. Yang saya nak kongsi ialah start instant meeting. Okay. Dia join. Okay. Dalam banyak conference, sama ada guna Google Meet ataupun aplikasi lain, contoh macam Microsoft Teams dan sebagainya, dia memang ada paparan, dia akan getting ready beginilah. Dia akan test suara dan kita punya kamera terlebih dahulu. Cuma disebabkan untuk video pembelajaran ini, saya dah guna kamera saya ni untuk letak video bawah ni, bawah kanan ni. So dia tak boleh detect kamera untuk Google Meet lah. Dia akan fail. Sekejap lagi dia akan tulis fail lah. Tapi untuk speaker, dia akan detect. Tak apalah. Nampak kamera fail. Sebab webcam kamera ni dia boleh guna untuk satu function saja. Bila saya untuk record video ni, dah ada gambar bawah kanan ni. So dia tak boleh buka untuk Google Meet lah. Okay, tekan join now. Okay, kita alihkan sikit video kita. Saya tak boleh buka saya punya kamera lah. Jadi saya off sebab dia bertembung. Okay, kita boleh copy join info dan kita boleh hantar ke orang lain. Atau kita boleh bagi kod ni, ASGP ni, kita boleh bagi kod ini kepada pelajar ataupun orang lain untuk join kita punya Google Meet. Okay. So dia ada beberapa function lah. Cuma saya nak bagi tahu, biasanya kalau guru-guru KPM, cikgu sekolah kerajaan, dia punya Google Meet dia berbeza. Sebab bila dia guru kerajaan, KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, dia dah cipta akaun Google kepada semua guru Malaysia. Jadi mereka dapat full version. Banyak benda yang diorang ada yang kita tidak ada. Macam saya tak ada lah. Sebab saya bukan guru guru pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi saya tak boleh nak guna untuk full version. Cukuplah untuk kita. Contoh saya nak tunjuk belah bawah ni, dia ada button 3. Di sini ada beberapa option. Satu whiteboard, Jamboard. Jamboard ni saya tak ajar lah. Dalam Google kita boleh conteng. Dia ada satu macam papan putih, kita boleh conteng, tulis nama, apa semua matematik ada. Dan kita boleh buka ikut Google Meet. Tapi saya tak ajar. Kedua iaitu change layout. Layout ini kita nak ubah kedudukan bagaimana dipaparkan gambar kita. Ada bentuk tile. Tile macam tile rumah tu, susunan gambar. Kalau ada 50 orang, dia akan susunlah satu bagi nampak cantik. Lepas tu ada auto, ada yang spotlight. Spotlight ni maksud gambar kita saja. Ada pula sidebar. Sidebar ni gambar orang yang bercakap dan orang lain berada kat tepi. Ini dari segi susun atau gambar. Kita tengok function lain yang ada dalam Google Meet. Full screen. Okay, dia nak bagi kepuasan untuk kita tengok pembentangan dan juga gambar yang dipaparkan lah. Okay, tak apalah. Kita exit full screen. On caption. Caption ni dia akan keluarkan caption. Apa yang kita cakap dia akan detect lah. Report problem dan sebagainya. Saya suka tunjuk pada setting. Setting ini okay. Ini bagi siapa yang guna lebih dari satu audio atau video. Contoh audio ni dia guna laptop. Laptop dia ada audio dan dia ada mikrofon lain. So dia boleh tukar guna mikrofon lain ataupun mikrofon laptop. Video pun sama. Contoh video ni kamera. Macam saya ni dia guna Toshiba. Laptop saya Toshiba. Jadi dia guna webcam, kamera yang ada pada laptop. Kalau saya guna satu lagi kamera, contoh kamera ni. Kamera ini dia kamera tambahan lah. Jadi kita boleh pilih untuk kita ubah mana-mana kamera yang kita nak. Tapi dia terlampau teknikal lah. Mungkin kita tak guna sangat setting tu. Okay. Apa yang saya nak kongsi ialah di sini dia ada satu tulis present now. Present now ni dia ada 3 option. Option pertama ialah your entire screen. Kita nak bentang minit mesyuarat ataupun kita nak bentang nota, kita boleh pilih antara 3. Satu, entire screen. Entire screen, semua yang ada pada paparan skrin komputer dia akan keluar. Kalau kita minimize, kita punya desktop, apa benda lah, apa saja yang keluar dekat skrin komputer dia akan keluar.
Window ni dia hanya keluar jika kita buka apa-apa window saja. Contoh kita buka Microsoft Word. Waktu kita minimize kita punya desktop tu, dia tak capture. Jadi orang tak tahu apa dalam desktop kita, gambar kita ke, file-file kita. Bila kita buka window, baru dia akan capture, baru orang lain nampak. Tab ni kalau kita buka internet, tab ni yang dekat atas tu 1, 2, 3, 4, 5 tab macam ni lah, macam ni Google Meet apa semua ni, dia akan capture tab. Biasanya kalau kita pilih entire screen, kita buka YouTube tu play, suara tak dengar sebab dia tak capture suara, dia hanya capture screen saja. Kalau kita nak tunjuk YouTube, tunjuk video, lebih baik kita buka secara tab. Tab ni maksudnya kalau kita buka YouTube, dia akan capture gambar dan dia akan capture suara sekali dan sebagainya. So dia ada beberapa benda yang dekat sini yang kita boleh tengok. Contoh dekat sini kita boleh tengok, ini lebih kepada setting lah. Ini ialah bilangan orang yang menyertai kita punya conference, yang ada pada hari ni. Saya seorang je lah, dan sebagainya. Kalau ada 10 lah, 20 lah. Dia ada ruang chat macam biasa, yang mana biasa guna. Kita boleh bertanya khabar, selamat pagi. So orang lain boleh jawab dan sebagainya. Dan dia ada masa, dan dia ada list nama yang menyertai lah dan sebagai atas ni. Dia tak ada apa sangat lah. Dari segi meeting details, dia keluar. Ini adalah kod. Contoh kalau ada orang tanya kita nak bagi, kita boleh pergi dan kita boleh hantar kepada orang tersebut. Cuma satu, kalau kita tidak cekap guna, ialah dia setiap kali kita masuk, dia akan ada kod tertentu. Contoh ASO ni lah. Andai kata kita keluar, contoh saya keluar, kita boleh rejoin balik kod yang sama. Ni kod ni, kita boleh rejoin, dia masuk kod yang sama, masuk room yang sama. Atau kalau kita keluar habis, bila keluar habis, kita nak cari balik kod tadi, ada masalah. Sebab kalau kita buat new meeting, lepas tu kita buat meeting yang baru, dia akan generate kod baru, dia room yang lain, dia tak dapat balik kod yang lama. Itu sebab setiap kali kita buat kelas, eloknya kod tu kita simpan, dan kita boleh share dengan orang lain, sebagainya. Sebentar. Untuk Google Meet sekadar itu, disimpan saja. Mungkin boleh diterangkan lanjut dalam sesi soal jawab nanti. Sekadar itu, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.